Assalamualaikum, hai, selamat pagi, berjumpa lagi dengan Cikgu Shu dalam video penerangan Sejarah Tingkatan 5. Hari ini kita nak belajar tajuk baru iaitu Bab 6, Cabaran Selepas Pembentukan Malaysia. Okey, sebelum kita mula, Cikgu harap kamu masih ingat lagi lah apa yang kita pernah belajar sebelum ni dalam Bab 5 tentang Pembentukan Malaysia, dan juga kita berhenti sehingga konfrontasi dan juga usaha-usaha menangani konfrontasi tersebut. Okey, hari ini kita nak fokus kepada tajuk 6.1 iaitu cabaran dalaman Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Okey, sama-sama kita rujuk pada buku teks muka surat 116, 117 dan juga 118. Okey. Selepas pembentukan Malaysia, Persekutuan Semenanjung Malaysia bersama 13 buah negeri yang lain telah membentuk Malaysia, dan antara cabaran yang dia hadapi dah tentulah kerana penduduk kita terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan juga etnik. Pada masa yang sama, negara kita juga menghadapi cabaran untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dan sosioekonomi, terutamanya bagi negeri Sabah dan Sarawak. Ancaman komunis yang masih ada, dan juga cabaran dalam persaingan politik yang boleh menggugat perpaduan kaum di negara kita. Dalam muka surat 116 buku teks kamu juga dinyatakan Tun Abdul Razak Hussein bersama bukunya yang bertajuk Strategy for Action meminta semua rakyat Malaysia lebih berdedikasi dalam usaha membangunkan negara menjadi tanah air yang gembira dan makmur bagi diri sendiri dan juga anak di masa depan. Okey. Jadi kerajaan persekutuan telah memainkan peranan utama dan bertanggungjawab dalam menghadapi cabaran-cabaran berkenaan. Okey, untuk cabaran yang dihadapi oleh Malaysia ni ada 3 cabaran kita nak tengok hari ni, iaitu cabaran pembangunan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak, cabaran politik di Sarawak, dan juga cabaran perpaduan kaum. Kita nak pergi satu-satu. Kita tengok dulu cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Okey. Dengan pembentukan Malaysia telah menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas pada negeri-negeri dalam Persekutuan Malaysia. Okey. Sabah dan Sarawak sendiri juga telah memberikan hasil, menyumbang hasil ekonomi bahan asli mereka. Dan pengeluaran ekonomi negara kita daripada ada getah dan biji timah diperluaskan kepada lada hitam, minyak kelapa sawit, petroleum, kayu balak dan juga koko. Walau bagaimanapun, negara kita masih lagi menghadapi cabaran untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi di Sabah dan Sarawak ini. Okey, cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak ni melibatkan cabaran mempelbagaikan kegiatan ekonomi, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan, dan juga memajukan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak. Kita tengok satu-satu. Dalam cabaran mempelbagaikan kegiatan ekonomi di Sabah dan Sarawak, apa yang kerajaan kita buat? Kerajaan kita cuba menambah ataupun memperluaskan ekonomi sara diri yang diamalkan di Sarawak kepada ekonomi komersial. Jadi kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan dengan lebih teratur. Okey, dalam menghadapi cabaran ini, kerajaan kita mempelbagaikan pertanian seperti kelapa sawit, getah dan koko. Selain daripada itu, kerajaan juga memberi peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi yang melibatkan petroleum. Petroleum. Selain daripada adanya kelapa sawit, getah juga dan koko. Okey. Kemudian cabaran yang kedua untuk pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak ialah memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Sebab apa di Sabah dan Sarawak ni, kedua-dua negeri ni masih bergantung kepada sistem pengangkutan air, iaitu sungai dan laut bagi tujuan perhubungan. Okey, salah satu cabaran juga ialah saiz negeri mereka yang besar. Sabah dan Sarawak mempunyai saiz negeri mereka yang besar.
dan menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Oleh itu, tugas utama kerajaan adalah membina sistem perhubungan dan pengangkutan terutama kepada penduduk di kawasan pedalaman. Rancangan untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan ini dimasukkan dalam rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Dan seterusnya, cabaran memajukan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak, di mana kita tahu pada zaman British kebanyakan sekolah wujud adalah sekolah vernacular Inggeris dan juga Cina yang berada di kawasan bandar. Jadi penduduk di kawasan pedalaman ni tidak mendapat peluang yang secukupnya untuk bersekolah. So, usaha kerajaan negara kita buat apa pada masa itu? Membina tumpuan usaha mereka, membina sekolah dan melatih tenaga guru untuk memberi pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumiputera, Sabah dan Sarawak. So, kita pergi pula kepada cabaran yang kedua. Cabaran dalaman Malaysia yang kedua iaitu cabaran politik di Sarawak yang melibatkan Stephen Kaloningkan iaitu Ketua Menteri Sarawak. Bermulanya cabaran politik di Sarawak ni ialah apabila 21 orang ahli kaunsil negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kaloningkan ni. So terjadilah krisis perlembagaan ni. Kemudian Stephen Kaloningkan ni telah dipecat oleh Gubernur pada bulan Jun 1966. Stephen Kaloningkan mencabar tindakan dipecat ni tadi di Mahkamah Tinggi dan memenangi kes pada September 1966, dan beliau telah dilantik semula menjadi Ketua Menteri Sarawak. Krisis politik ni menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan penduduk, sehingga pada 1966 September darurat telah diisytiharkan di Sarawak dan Stephen Kaloningkan digantikan dengan Tawiz Lee. Cabaran yang ketiga, cabaran dalaman Malaysia, iaitu cabaran mewujudkan perpaduan kaum. Kamu boleh rujuk buku surat 118 di mana penduduk kita yang berbilang kaum ni tadi terdiri pada kaum apa? Melayu, Cina, India, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau ni yang terdiri pelbagai kaum. So memang tentu dah kita akan menghadapi cabaran untuk mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Salah satu sebabnya ialah faktor jarak yang memisahkan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Faktor jarak yang jauh ni menjadi cabaran kepada pembentukan integrasi nasional dan sukar memupuk semangat satu negara. So, isu perpaduan ni adalah sangat penting sebab apa? Isu ini sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan di negara kita. So, kesimpulan yang kita boleh bincangkan ialah negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum dan integrasi nasional di negara kita perlu diperkukuh dan dipertahankan bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman. So, kita berhenti setakat ini. Apa yang kita belajar hari ini? Kita belajar tentang cabaran dalaman Malaysia selepas pembentukan Malaysia. Ada 3 cabaran utama, iaitu cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Cabaran kedua itu cabaran politik di Sarawak dan juga cabaran untuk membentuk perpaduan kaum. Sehingga berjumpa lagi dalam video penerangan seterusnya. Assalamualaikum dan terima kasih.